Mana semua orang nampak Nampak. Orang dah nampak sikit. okey. Jadi semua orang dah ada kecuali Tuan Syahrul. Okey, start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah. Jadi yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada semua jawatan fatwa yang hadir pada hari ini. Jadi tujuan muzakarah fatwa kita pada kali ini adalah untuk membahaskan satu isu, satu aduan seorang pemohon yang berkaitan dengan proses pembuatan wudu di Kampung Fikri. Oleh sebelum kita mulakan perbincangan kita buka dahulu majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Seterusnya saya serahkan majlis kepada setiausaha saya dipersilakan. Terima kasih, saya bersama Prof. Nadia Dr. Fahmi. Baiklah, pada hari ini seperti yang dikatakan oleh saya bersama, kita akan membincangkan berkaitan proses pembuatan wudu, yang mana pihak kami telah menerima aduan daripada seorang pemohon yang mengusulkan untuk mengkaji semula hukum di sebalik pemprosesan wudu yang menggunakan ikan mentah seperti ikan bilis dan juga ikan tamban yang tidak dibuang isi perut. Okay, jadi saya akan membentangkan kertas kerja dan isu yang akan dicadangkan pada mesyuarat kali ini. Pemohon bernama Wan Muhammad Syarul Ikram bin Arifin, berumur 24 tahun dan sekarang beliau berkhidmat di Mahat Muhammadi Kelantan. Beliau menyatakan kebimbangan beliau berkenaan dengan status kehalalan wudu apabila telah melihat proses pembuatan wudu di tempat pakcik beliau buatlah di Setiu. Jadi saya ada bawa bersamalah pemohon sekarang ni. Baik, boleh bawa masuk dia sekarang. Assalamualaikum. Sudah, sila duduk tuan. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi Tuan Syahrul boleh tak tolong jelaskan berkenaan dengan isu yang berbangkit? Terima kasih Tuan Mufti. Jadi saya memohon untuk jawatan kuasa fatwa Mufti Timbalan Mufti mengkaji semula mengenai hukum pemprosesan wudu menggunakan ikan mentah yang tidak dibuang isi perut. Jadi setelah saya melihat proses yang dilakukan oleh pakcik saudara saya iaitu Encik Umar yang merupakan SU nelayan daerah Setiu. Apabila saya melihat proses pembuatan wudu ini, jadi menjadikan saya tidak pasti tentang keharusan memakan wudu. Selain itu, kawasan persekitaran pemprosesan wudu ini juga membuatkan saya bimbang mengenai status keharusan pemprosesan wudu dan keharusan memakan wudu. Maksudnya dia memang tak buang isi perut, memang waktu dia nak asing ikan, dia pilih ikan tu, dia memang tak buang lah isi perut tu. Semua ikan dia letak buang. Lepas tu dia letak sekali je. Sekali. Encik Syarul makan wudu tak? Makan wudu. Makan tak? Terima kasih Encik Syarul atas penjelasan sebentar tadi. Jadi boleh menjamu selera di bilik pantry. Terima kasih. Terima kasih. Dan saya diberitahu ada buat tinjauan di tempat proses wudu ni. Berapa kali dah pergi sana dan macam mana hasil tinjauan hari itu? Untuk maklumat Tuan Mufti, kami seramai 4 orang telah meninjau ke lokasi berkenaan isu pemprosesan wudu ni, yang mana mereka menggunakan isi perut ikan mentah. Di sini saya sertakan gambar dan juga video pembuatan wudu yang telah diproses. Jadi saya serahkan pembentangan slide kepada Prof. Nadia Dr. Syazli.
Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, satu lawatan telah dibuat di Kampung Fikri pada tarikh 20 Disember 2023 dan pengusaha merupakan seorang pembekal bahan mentah kepada kilang-kilang buruh di Kelantan iaitu Encik Omar. Maka sini Encik Omar adalah responden. Okey, kita dapat lihat dekat slide yang dipaparkan. Okey. Sekejap. Budu tu memang cap dia yang ni. Tak, dia hanya proses budu mentah saja. Kira pembekal lain yang akan proses dan juga botolkan. Oh, bukan yang dia sendirilah. Bukan. Oh, okey. Slide yang pertama. Okey, dapat kita lihatlah kat sini kawasan pembuatan budu yang telah diusahakan oleh Encik Omar. Okay, Encik Omar yang memakai baju putih itu. Kat situ. Okey, di mana tempat ini menghasilkan budu mentah yang belum diproses. Maka kebanyakan pengilang daripada Kelantan akan mengambil budu yang mentah daripada Encik Omar untuk diproses dan dibotolkan. Okay, seterusnya slide yang kedua. Okey, ini Encik Omar menjelaskanlah cara pemprosesan budu daripada awal hingga proses pemerapan ikan. Di mana proses ni dimulai dengan percampuran antara garam kasar dan juga ikan mentah. Okey, seterusnya Kiranya dia proses sampai mana tu? Sampai ke hujung pembotolan ke atau tak, dia sampai diperap ikan dengan garam tu je. di bahagian sampai situ je? Sampai situ. Yang ada kolam ada gambar sini, inilah proses dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Semua saya lewat sebab dah lagi. Saya duduk. Sila. Biasa teruskan. Okey. Saya sambung balik okay. Seterusnya. Okey, kat sinilah tempat Encik Omar dan pekerja akan melakukan pemerapan ikan dengan garam kasar. Kita boleh tengok dekat warna biru ni. Okey, ini merupakan guni garam kasar yang digunakan. Itu yang kanan tu apa dia? Untuk apa? Yang mana yang petak ni? Yang petak macam petak. Petak ni Encik Omar dengan pekerja dia akan berap ikan kat situ lah. Kira macam dia akan tabur dengan garam dan gaul sekali kat atas situ. Oh, dia gaul atas tempat ni. Waktu tempat proses permulaan sebelum perapan dilakukan. Dia berap ikan dengan garam kasar kat situ. Seterusnya. Okey, ini merupakan kawasan penyimpanan budu. Ada dua lah. Satu tempayan dan satu lagi adalah tangki air. Yang mana Encik Omar ada bagi tahulah tangki air ni dia lebih selamat sebab dia ada penutup itu. Kalau tempayan ni dia kurang secure lah sebab kemungkinan ada haiwan akan masuk sebab dia tak tutup rapat. Kira macam inilah. Kuantiti sama ke? Kuantiti lain. Kira macam kalau tempayan ni dia yang ni 2 kali ganda daripada tempayan. Jadi kan tadi kata kalau yang tempayan yang lama dia kadang binatang masuk. Tapi kalau ni kan di situ, kalau musim hujan, air hujan masuk, macam mana? Budu tu masih elok ke? Maksudnya perapan dia tu elok lagi ke macam mana? Air hujan masuk. Bila air hujan masuk Kena buang dulu tu. Tak macam mana? rosak. Tak rosak. Okey, macam Cik Omar bagi tahulah kalau air hujan masuk ke dalam budu tu, kira dia boleh buang air hujan tu sebab kan kandungan air hujan ni dia bersifat tawar. So kalau tawar bercampur dengan masin, dia tak akan bercampur. So boleh buang yang atas tu, yang air hujan tu. Kira budu tu dia masih elok lagi lah sebab masih tak tercampur. Cuma jangan usik lah, jangan macam kacau kan. Kira boleh buang saja yang air tu lah, air hujan tu. Maksudnya dia buka, dia buang air hujan, lepas tu dia biar macam biasa balik lah. Okey, terima kasih. Okey, dan seterusnya. Okey, berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan, ada 2 jenis saiz ikan yang digunakan dalam pembuatan budu tu lah. Okey, yang Cik Omar tunjuk ni, okey, yang bawah di sini. Okey, macam kita tengok tepi ni, ini merupakan saiz ikan kecil yang tak dibuang perut dia lah. Yang ni ikan kecil masuk dengan ni sekali, ikan kecil. Okey, gambar yang ketiga tu kita boleh nampak lah percampuran antara ikan kecil dengan ikan besar. Di mana macam proses ni Encik Omar kata dia tidak menggunakan ikan besar kan, tapi dapat kita tengok lah sendiri ada ikan besar juga. Besar juga ikan. Plastik biru tu untuk asingkan. Dia kira untuk tutup lah, untuk takut nanti ada sebarang haiwan ataupun masuk macam lalat kan. Okey, yang ni merupakan perapan ikan mentah yang telah dicampur dengan garam. Kira macam ni lah dia punya kejadiannya.
bau tak kat situ? Hmm? Bau tak? Bila Ah. buka tempayan tu bau tak? Bau dia kuat lah sebab dia memang budu yang terpiau lah, budu yang tak diproses lagi. Jadi selepas habis je proses ni, apa yang dibuat? Dia akan, Pengilang akan datang lah untuk ambil budu ni untuk diproseskan. jadi Encik Omar akan informkan dekat Kira, dah siap, dah sedia bahan dia. Okey, saya sertakan sekali lah video lawatan ketika lawatan dijalankan. Okey, ni Cik Omar lah pembekal bahan mentah kepada kilang-kilang budu. Ini kawasan ketika kami jalankan lawatan tu, ni kawasan pembuatan budu lah. Kawasannya memang besar ya. Kawasan dia bagus untuk pembuatan budu tu. Dan dia kawasan pedalaman. Dia daripada kawasan rumah lain. di kawasan kampung lah. Agak-agak berapa pekerja Cik Umar ada? Macam Cik Omar kata, kalau pemprosesan budu ni ambil 4 orang lah. Tapi kalau macam nak lagi cepat boleh ambil lagi orang lah. Macam dalam 6 orang macam tu. Ni tempayan yang tak digunakan lah. Kira macam yang digunakan pun hanya tepi tu, yang tertutup tu. Ni garam kasar yang digunakan lah. Cik Omar ada tunjuk lagi budu yang telah diberat selama 2 bulan. Selalunya kalau perak tu paling lama berapa bulan? Boleh makan sampai setahun. Sebab kalau Encik Omar bagi tahu, makin lama budu ni diperak makin sedap. Okey, sedap. Ni Encik Omar tunjuklah saiz ikan kecil yang tak di bawah perut. Berapa lama dah dia jadi pengusaha pembekal? Dia daripada ayah dia bersara, kemudian dia mewarisi lah, menyambung legasi pembuatan budu daripada ayah dia. Turun-turun lah maksudnya. Tempayan ni pun daripada ayah dia juga ah. Memang daripada orang dulu lah. Ni bakul yang digunakan untuk perap ikan. Encik Omar tunjuklah tempayan yang digunakan untuk buat budu. Banyak. Sekian saja. Baik, saya ada tanya soalan sikit dekat Puan Maira. Berapa lama dah buat proses perapan budu? Di tempoh semasa kami buat lawatan ni dah 2 bulan dah dia buat. Sebab dia takkan buat setiap bulan. Dia bermusim lah. Kalau sekarang kan musim terkujur kan. Jadi dia tak turun laut lah untuk cari ikan. Jadi berdasarkan slide yang dibincangkan tadi, jelas-jelas bahawa ikan yang diperak dan dicampur dengan garam itu tidak diproses dengan baik. Jadi Tuan Mufti, bagi saya eloklah isu ini dibincangkan, memandangkan isu ini budu ini menjadi makanan tradisi orang pantai timur dan mungkin fatwa-fatwa negeri-negeri lain tidak memperincikan ataupun tidak membahaskan dengan lebih lanjut untuk hukum isu pemprosesan budu ni. Jadi pada hari ini eloklah kita membincangkan dan dengan lebih mendalam untuk menetapkan fatwa atas pemprosesan hukum budu yang tidak dibuang isi perut ikan. Betul, jadi perbahasan hukum yang kita bincangkan ialah hukum memakan ikan yang tidak dibuang isi perutnya dan juga hukum memakan darah yang tidak dibersihkan dengan sempurna. Sebab salah satu gambar kalau dapat dilihat situ ada percampuran darah ikan dan juga air perapan. Sebelum kita bincang lebih mendalam tentang hukum makan budu ni, kita kena tahu dulu apa kaedah pemilihan bahan mentah yang digunakan dalam proses pembuatan budu ni lah. Macam kita tahulah, kalau nak buat budu ni menggunakan ikan bilis. Memang kebiasaan guna ikan bilis lah. Tapi macam Encik Omar, dia ada juga campur dengan ikan tamban. Sebab bagi Encik Omar, dia lagi menyedapkan budu ni. Ada juga setengah pengusaha budu ni mencampurkan ikan gelama dan banyak lagi lah. Maksudnya dia bukan ikan bilis semata-mata lah. Dia ada campur juga dengan Dia ikan campur juga. tamban. Encik Syarul, saya tanya soalan lah kan. Ikan-ikan ni ada berapa jenis?
Okey, menurut responden, saiz ikan kecil iaitu ikan bilis dan ikan besar yang tidak lebih dari 2 inci atau 4 cm. Katanya lagi, jika saiz ikan lebih dari 2 inci, maka tidak boleh dibuat wudu. Maka ia perlu dibuang atau dijual kepada pemekan. Jadi menurut responden lagi, beliau tidak membuang semua perut ikan yang diproses dengan alasan terlalu banyak ikan yang perlu diproses dan dibuang, dan juga ia melambatkan masa. Namun melalui perhatian kami, saiz-saiz ikan besar yang digunakan adalah melebihi 2 inci. Jadi isu berbangkit sekarang ni, kita sama ada ikan bersaiz besar, saiz kecil ni dibuang tak isi perut tu, dan apakah hukum ke atas pemprosesan budu tu. Sebab kalau tengok darah ikan ni, dia akan bercampur dengan isi perut ikan. Jadi kalau isi perut ikan tak buang, darah pun dia tak akan buang. Baik, jadi macam mana kita nak sabitkan hukum tidak buang isi perut ikan ni? Okey, jadi nak disabitkan hukum, pertama, perkara yang perlu kita lihat ialah saiz ikan tersebut. Namun hukum memakan isi perut ikan besar dan juga ikan kecil tidak terdapat dalil yang khusus berkaitan perkara ini. Al-Jawahir telah menyatakan di dalam kitabnya Al-Fathul Mu'in, iaitu tidak boleh memakan ikan masin tanpa mengeluarkan kotoran dari dalam perutnya. Secara zahirnya tiada perbezaan antara ikan besar dan juga ikan kecil. Namun Imam An-Nawawi dan Ar-Rafi'i menyatakan bahawa isi perut ikan kecil halal dimakan disebabkan kesukaran untuk membuangnya. Namun kita perlu ambil kira juga tentang sejauh mana kesusahan itu diukur. Jadi tu kenapa? Susah sangat ke nak buang isi perut ikan tu? Untuk maklumat Tuan Mufti sendirilah kan, berdasarkan maklumat yang kita dapat daripada responden, responden cakap susah tu sebab dia makan masa yang lama dan melambatkan proses pembuatan wudu tu. Jadi bila lambat, dia akan berlaku banyak kerugian dekat situ lah. Sebab nak proses perapan tu pun dah ambil masa yang lama. Dan wudu ni tak boleh buat lambat, dia kena buat cepat. Sebab pembuatan wudu ni seperti mana kita tahu, dia buat ikut bermusim. Contoh, kalau musim terpujuh, kebanyakan pengusaha dia tak akan buat lah, dia tak akan tunggu lah, dia akan tunggu habis musim terpujuh dulu baru pengusaha akan buat wudu ni. Betul, itu bermaksud pemprosesan wudu dilakukan secara berperingkat. Okey, menurut pendapat Al-Bujairi, iaitu saiz ikan kecil dan besar adalah berdasarkan uruf. Saiz ikan kecil adalah sekadar 2 jari. Maka kalau lebih daripada 2 jari, kita akan anggap ia adalah ikan besar. Najis yang dikecualikan adalah daripada ikan kecil, manakala ikan besar yang tidak dibuang isi perut tidak halal dimakan kerana dah bercampur dengan najis. Manakala pendapat daripada Ibnu Hajar, Ibnu Ziyad dan Ar-Ramli telah bersepakat bahawa segala kotoran yang ada dalam perut ikan, iaitu darah atau najisnya, adalah suci dan harus dipakai. Jadi Tuan Mufti, kita dapat simpulkan kalau kita buat wudu ni dari ikan kecil, dimaafkan kerana mungkin ada masyarakat, kerana susah untuk buang isi perut ikan ni. Contohnya macam ikan bilis, ikan sardin. Tapi kalau kita guna wudu ni dengan ikan besar, mungkin tidak dibolehkan lah, kerana kita boleh buang isi perut ikan tersebut dengan menggunakan gunting ke. Macam mana pendapat Tuan Mufti? Walaupun ada pendapat ulama yang mengharuskan untuk kita memakan ikan yang kecil, tapi dia bercanggah dengan pandangan mazhab Syafi'i sendiri. Dalam kitab Mas'alah Fiqhiyah ada menyebutkan makruh kita memakan ikan hidup yang kecil, kecuali jika ada manfaat darinya. Begitu juga makruh kita untuk memakan ikan yang kecil beserta apa yang ada dalam perutnya. Dan dalam mazhab Syafi'i mengatakan makruh memakan ikan kecil yang tidak dibuang isi perutnya. Walaupun makruh, benda ni disuruh untuk kita tinggalkan benda tu. Bahkan kita dapat pahala pula kalau kita tak buat perkara tersebut. Okey, betul. Lepas tu macam mana kita tengok dekat gambar tu, dia macam Fatih kata tadi, nampak macam bercampur dengan darah. Darah juga adalah ada isu di situ. Di situ darah adalah dikira najis atau tidak darah ikan ni, sebab dia bercampur kan. Jadi untuk menjawab persoalan tersebut, darah ikan ni dia dikira najis atau tidak? Pendapat saya yang saya baca daripada ada
mazhab Hambali, mazhab Syafi'i dan Maliki mengatakan darah ikan adalah najis. Jadi bila najis takkan kita nak makan. Maksudnya kita kena tinggallah benda najis tu, benda yang tak elok. Lepas tu selain tu ada dalam kitab ada hadis yang mengatakan ni saya highlight 2 perkataan saja, iaitu darah yang dihalalkan makan adalah 2 saja, iaitu hati dengan limpa. Jadi dekat sini ada 2 benda. Isi perut ikan tak dibuang, 1. Lepas tu darah pun dia tak dicuci, 2. Jadi bila 2 benda ni dia tak buang, maksudnya dia kena najis lah, 1. Dan hadis tersebut pun dia dah khususkan kepada kita untuk bagi tahu kepada kita halal darah yang untuk makan hati dengan limpa. Ikan tak termasuk dalam hadis tu. Jadi dekat sini saya boleh katakan haram lah makan budu jika proses dia macam ni, macam di kampung fikri ni. Itu daripada pendapat saya lah. Jadi apakah keputusan hukum dekat proses budu kat kampung fikri tu? Boleh ke tak boleh? Keputusan proses wudu dekat kampung fikri ni bagi saya tak boleh, sebab ada juga pendapat Imam Syirazi mengatakan dalam kitabnya ikan adalah najis, darah ikan adalah najis seperti mana darah-darah lain. Maksudnya darah ikan adalah najis ni adalah seperti mana darah-darah lain tu menunjukkan kepada kita tak terkecuali. Maksudnya kita dah tahu darah memang haram untuk dimakan. Jadi bila dalam kitab tu pun dah bagi tahu, Imam Syirazi pun dah bagi tahu kat kita darah tu dikira najis. Maksudnya ikan ni tak ada apa, maksudnya excuse lah. Ikan boleh makan, tak ada. Okey. Sorry macam lah. Walaupun ikan kecil tetap darahnya ni. Kalau ikan kecil macam kat situ, ikan bilis tu tak ada masalah. Sebab ikan kecil dia dalam 4 mazhab boleh. Kita pun dah tahu ikan kecil tak ada masalah sebab ikan bilis. Tapi kalau yang besar tu bukan sebaiknya. Sememangnya kita mesti kena buang lah darah dia, cuci dulu, lepas tu buang isi perut dia. Selain itu ada juga ayat Quran yang mengatakan asal semua dah tahu kat sini yang tentang dalam surah Al-Baqarah ayat 168, halalan thayyiban. Kalau kita nak pilih makan, pilihlah makanan yang halal dan lagi baik. Jadi kalau kita tengok dekat sini memang terang-terang dia dah halal tu untuk ikan bilis. Kita letak tepi. Tapi bila ikan besar tu dia tak buang, dia ada darah, dia kira najis, maksudnya benda tu bukan halal dan tak baik. Jadi kita boleh tinggal. Untuk itu saya menggunakan kaedah fiqh, iaitu iza istimak halal wal haram fa ghalibul haram. Maksudnya dekat sini apabila satu benda halal itu bercampur dengan benda haram, maka yang menang dia dekat situ haram. Dalam gambar, dalam video kita tengok, bila kita tengok dia bercampur apa semua, maksudnya walaupun ikan bilis tu ada, memang kita tahu ikan bilis kecil ada, tapi bila kita bercampur dengan ikan yang besar, ikan besar tak buang pula dia punya perut ikan dengan darah, dia tak cuci, maka menang dia dekat situ haram. Jadi saya berpendapat bahawa hukum proses ni, proses kalau macam ni memang haram lah. Itu daripada pendapat saya sendiri. Maaf, tapi saya mohon sangkal pendapat Ustaz Safwan. Berdasarkan kaedah pemprosesan yang kita tengok yang dibuat oleh responden, saya boleh katakan hukum makan budu yang diproses di kampung fikri menggunakan ikan mentah yang tak dibuang isi perut adalah harus. Kenapa saya bersandarkan hujah Al-Jairimi tadi bahawa ikan yang besar kecil yang tak dibuang isi perut adalah halal, seperti mana kita tahu dimakan. Manakala ikan yang besar tu yang menjadi isu jika tak dibuang isi perut adalah haram. Tapi menurut responden, bahawa ikan digunakan semuanya tak melebihi 4 cm, di mana kalau berdasarkan uruf tak melebihi 4 cm, ia dikira sebagai saiz ikan kecil. Jadi ia bukan dikira sebagai ikan besar. Jadi dekat situ lagi satu, saya berpegang pula dengan pendapat Imam Syirazi yang lain yang mengatakan bahawa darah ikan adalah suci seperti mana yang tertulis dalam kitabnya beliau Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab, iaitu wafida musamma wajahan ahaduhuma jinsi kawairi wasani tahiran li annahu laisa bi aksaruhu min al-maita wa minta as-samak tahiratun fakazatu damu. Maka ikan adalah bangkai yang suci dan boleh dimakan, begitu juga dengan darah. Saya juga menyokong pendapat Dr. Zahra tentang hukum harus makan budu ni. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-An'am ayat 145 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amuh illa ay yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir. Iaitu
dalam ayat tersebut terdapat perkataan masfuhan, iaitu yang bermaksud mengalir. Maka ayat ni menegaskan kat kita lah tentang haram makan bangkai dan darah yang mengalir dan juga daging khinzir. Maka macam kita tahulah ikan ni merupakan bangkai, tapi darah dia tidak mengalir lah. Maka saya berpendapat hukum untuk makan wudu adalah harus. Maaf Tuan Mufti, saya nak mencelah sikit. Saya rasa saya lebih menyokong pendapat Ustaz Safwan sendirilah, sebab berdasarkan isu ni kita boleh kembali kepada kaedah fiqh sendiri, iaitu kaedah al-aslu baqa'u makanan ala makanan, iaitu kita kembali kepada hukum asal bagi ikan yang tidak dibuang isi perut ini adalah haram menurut Imam Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i. Namun begitu, kalau ikan tu besar kecil, contohnya macam ikan bilis, hukumnya adalah harus, sebab kita semua tahu kan kalau ikan kecil ni memang susahlah untuk buang isi perut tu. Jadi kat sini saya sertakan sedikit hadis. Nabi SAW bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihat. Berdasarkan hadis ni jelaslah bahawa halal ni jelas dan haram tu pun kita jelas. Tetapi kalau kita tak boleh menentukan sama ada perkara tu halal atau haram, jadi tengah-tengah tu mestilah ada perkara yang syubhah kan. Seperti mana dalam proses pembuatan wudu ni sendiri kita tengok, contoh kalau pengusaha ni kalau digunakan ikan bilis, maka hukum dia harus untuk kita makan wudu ni. Tapi kalau dia gunakan ikan besar yang tak dibuang isi perut dia tu, maka hukum dia haram untuk kita makan wudu ni. Sebab apa? Sebab cuba tuan-tuan dan puan-puan HK Fatul tengok gambar. Puan Merah tolong ni sikit, besarkan sikit. Besarkan yang gambar ikan tu. Bukan di bawah. Okay, dalam gambar tu kita boleh tengok kan, kalau secara zahirnya kalau ikan besar ni semestinya ada isi perut. Jadi dekat situ tak ada pun kesan-kesan ikan tu disiam. Jadi dekat sini dah timbul syubhah lah, sebab ikan tu besar, lepas tu dia tak buang isi perut, lepas tu dia campur pula dengan ikan bilis yang kecil tu. Jadi saya boleh katakan benda tu syubhah lah, sebab kita tak tahu sama ada benda tu halal ataupun tak kan. Dan akhir sekali saya boleh cakap, lagi elok kalau kita tinggalkan perkara syubhah ni, sebab kita takut perkara syubhah ni dia boleh mendatangkan perkara haram. Jadi saya sokonglah apa yang dikatakan oleh Ustaz Safwan tu tadi, yang mengatakan hukum makan wudu yang diproses dengan ikan yang tidak dibuang isi perut ni adalah haram. Maaf saya mencelah sikit. Jadi nak kata secara pemerhatian kasar sajalah kan, ikan itu kita nampak macam saiz besar lebih pada pasir. Jadi saya rasakan macam tidak relevan kalau nak katakan bahawa ia haram hanya berdasarkan pemerhatian kasar. Jika ambil daripada maklumat fakta daripada responden sendiri, dia yang katakan dia tak guna lebih daripada 4 siang. Tetapi saya serahkan kepada yang selanjutnya. Jadi mendengar pada perbahasan ahli jawatan kuasa fatwa Tuan Mufti, saya lebih menyokong pada pandangan yang mengatakan haram lah untuk wudu ni, kerana kita tahu ada pencampuran di situ isi perut ikan dengan ikan kecil. Dalam seperti mana yang kita tahu dalam kitab Mawsu'ah Fiqhiyah ada juga membincangkan isu diletakkan garam dalam ikan ini. Contohnya ikan perkasam dan jeruk. Ada antara sebahagian fuqaha, semua fuqaha 4 mazhab mengatakan kalau ikan kecil tak apa diambil untuk dimakan. Tapi berlaku berbeza pendapat apabila ikan ini besar. Contohnya pandangan Hanabilah dan Hanafiyah mengatakan boleh untuk makan ikan besar yang tidak dibuang perutnya. Tapi kita di Malaysia menggunakan mazhab Syafi'iyah mengatakan bahawa tak boleh, kerana tak boleh makan isi perut ikan ni, kerana
ia dikategorikan sebagai tidak bersih dan najis. Jadi ini bermakna ada dua keputusan lah yang diputuskan oleh Jawatankuasa Fatwa. Jadi saya serahkan kepada Tuan Mufti untuk mempertimbangkan cadangan dan memberikan hukum bagi muzakarah kita pada kali ini. Baiklah, terima kasih kepada semua ahli Jawatankuasa Fatwa yang memberikan hujahan yang, dan saya telah meneliti lah semua hujah-hujah yang dikemukakan. Jadi saya mengambil kira majoriti berpendapat dan bersetuju bahawa hukum wudu yang diproses bersama perut ikan mentah di Kampung Fikri ini adalah tidak dibenarkan berdasarkan hujah-hujah yang telah dikemukakan. Oleh itu, Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Biru Cerah yang bersidang pada hari ini 18 Januari 2024 bersetuju dan memutuskan hukum makan wudu yang diproses bersama dengan isi perut ikan mentah di Kampung Fikri adalah haram disebabkan oleh yang berikut. Yang pertama, pembuatan wudu yang diproses dengan isi perut ikan di Kampung Fikri adalah najis dan haram untuk dimakan kerana isi perut daripada ikan besar tidak dibuang. Yang kedua, pihak Jawatankuasa Fatwa mencadangkan pembekal bahan mentah wudu Kampung Fikri mengikut keputusan fatwa yang telah diputuskan supaya membuang isi perut ikan mentah yang besar semasa proses dijalankan. Yang terakhir adalah pihak Jawatankuasa Fatwa mencadangkan supaya pembekal bahan mentah wudu di Kampung Fikri menambah bilangan pekerja bagi mengatasi kesulitan dalam memproses ikan dalam jumlah yang besar. Jadi berdasarkan hukum ini, ada apa-apa bantahan tak? Saya setuju lah. Sebab mungkin dah lama tak makan wudu. Saya setuju. Jadi alhamdulillah, semoga keputusan yang diputuskan pada hari ini adalah yang terbaik dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tutuplah majlis muzakarah kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Boleh bersurah ya. Kita minum makan tengah hari.